A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertamanya, idahlah kita mulakan kuliah kita dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pertama yang selamanya kita ucapkan Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah SWT masih bagi kita ruang dan peluang untuk kita teruskan menuntut ilmu. Lagi-lagi dalam bulan puasa, bulan Ramadan ni, yang saya faham masing-masing mungkin ada yang kepenatan, ada yang keletihan sebab puasa kan, ada yang mungkin tak sempat bangun sahur, kesian, tak cukup makan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, beradanya kita dalam bulan puasa bulan Ramadan ni pun dah cukup satu nikmat. Dan kita sebolehnya kita gunakan ruang-ruang dan masa-masa dalam bulan Ramadan ni untuk buat benda-benda berfaedah. Sama ada dengan kita memperbanyakkan ibadah, baca Quran, solat sunat dan sebagainya. Dan selain tu dengan kita juga menuntut ilmu, juga besar juga ganjarannya. Kalau menuntut ilmu di luar bulan Ramadan pun dah ganjaran besar. Apatah lagi menuntut ilmu dalam bulan Ramadan, bersusah payah kan. Walaupun tak payah pergi kelas. Kalau dulu, tahun-tahun lepas, bulan puasa kena datang kelas kan. Kena bangun pagi, mandi kan, tukar baju, jalan pergi kelas lagi kan. Naik kelas tingkat 3 pula tu kan, penat. Tapi hari ni berkat jugalah. Hari ni dengan sebab PKP ni kamu boleh baring-baring pun boleh menuntut ilmu je kan. Baring-baring buka phone je. Tapi Alhamdulillah pun dapat peluang menuntut ilmu. Jadi minta maaf tadi ada sikit masalah teknikal. Saya pun tak tahu apa masalah dia. Sama ada internet yang tak lancar ataupun apa penyebabnya lah kan. Okay, tapi tak apa, kita akan teruskan dengan kuliah kita. Jadi minggu-minggu terakhir ni, minggu yang ke-11, minggu depan, minggu yang ke-12, minggu yang terakhir. Jadi minggu-minggu terakhir ni saya nak habiskan satu lagi bab yang agak ringkas lah dalam kita punya kitab, dalam buku kita. Tetapi saya kira walaupun ringkas tapi sangat penting. Okay, jadi kita tengok sekejap dalam buku kita dalam bab yang terakhir, bab yang ke-12. Iaitu bab akhlak dan akidah. Akhlak dan akidah. Kita mungkin sebelum ni kita dah bincang panjang lebar tentang apa itu akhlak, apa itu akidah dan apa pembahagian-pembahagian dan sebagainya. Tetapi sekarang ni kita nak kaitkan dengan akhlak itu dengan akidah. Okey. Jadi kalau dalam buku kita muka surat ke 100 apa ya? 139, 138, 39 dalam buku saya lah. Kamu boleh rujuk dalam buku kamu. Jadi akhlak dengan akidah. Okay. Jadi kalau kita sekilas kita dengar akhlak ni macam subjek sekolah rendah kan. Sekolah rendah, benda yang kita dah belajar. Kita semua mungkin dah tahu. Dan apa itu akhlak, apa itu definisi akhlak, pembahagian akhlak dan sebagainya, itu kita sudah faham. Okay. Jadi kita tengok sikit apa yang penulis kata dalam buku ni. Okay. Perkataan akhlak daripada bahasa Arab asalnya perkataan khuluqun, kha lam qaf, khuluq. Khuluq itu bersifat maksudnya kepribadian lah, ataupun akhlak lah. Dijamak daripada khuluq adalah akhlak. Jadi definisi akhlak dia menurut Al-Imam Al-Ghazali ialah akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan dengan mudah dan secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Manakala Ibn Miskawih pula menyatakan akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa dan lahirlah perbuatan sama ada baik atau buruk tanpa memerlukan berfikir dan pertimbangan. Okay, jadi apa yang kita faham daripada definisi dua orang tokoh atau ulama tentang akhlak ini? Okay, jadi yang pertamanya kita boleh faham bahawa akhlak ni sifat yang tertanam di dalam diri lah. Jadi akhlak ni apa yang kiranya ni lah kepribadian lah seorang kan, kita mula. Tapi dia kata lagi yang dilakukan secara spontan ataupun tanpa perlu berfikir. Jadi macam mana itu? Jadi akhlak ini
Dan akhlak ni kalau ikut Mas Kawin ni, kalau peribadi yang baik ataupun peribadi yang buruk, dia sebut juga disebut sebagai akhlak. Dan akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Jadi katakan akhlak ini adalah satu benda yang semula jadi, satu benda yang tak perlu diusahakan. Bukanlah tak perlu diusahakan, maksudnya ni, kalau satu orang itu dia berakhlak, maka dia memang secara normal ni dia akan macam itu. Saya bagi contoh untuk kita bagi lagi mudah lah kan. Kita lihat satu situasi, satu orang pelajar kan, dia jumpa guru, jumpa pensyarah dia kan. Satu orang pelajar dia jumpa pensyarah dia. Jadi dia jumpa pensyarah dia nak hantar assignment sebagai contohnya, ataupun dia nak minta tolong pensyarah dia sebab dia tak faham satu perkara dalam subjek. Maka dia jumpa, dia cakap elok, cakap baik, dia cakap dengan sopan santun. Okay. Jadi apabila selepas habis daripada dia jumpa pensyarah, guru dia, dia balik ke bilik dengan jumpa kawan-kawan dia ataupun dia pergi mana-mana lah kan. Jadi bagaimanakah tingkah laku dia sewaktu dia dengan pensyarah, dia bertingkah laku yang baik, sopan santun dan sebagainya. Tetapi selepas dia balik daripada tu ataupun dia di tempat yang lain, bagaimana tingkah laku dia? Kalau tingkah laku dia sama, maksudnya contohnya kalau dia dengan pensyarah dia baik, cakap sopan, lepas tu dia balik jumpa kawan dia kat bilik pun dia baik juga. Cara dia bergaul dengan pensyarah dengan tu lebih kurangnya sama. Jadi memang kata itulah akhlak yang memang semula jadi dia. Sebab apa, dia seolah-olah tak fake lah, ataupun dia tak buat baik. Berbeza pula kalau satu orang itu dengan pensyarah depan guru dia, dia tunjuk baik, tetapi balik dengan kawan dia kat bilik, dia mulalah mencarut-carut dan sebagainya, cakap perkataan yang tak baik, buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat. Maka itu bukan akhlak. Sebab akhlak ni benda yang kita tak payah nak buat-buat. Dia memang akan terkeluar semula je, terkeluar sendiri. Itulah akhlak. Tapi kalau depan pensyarah tu dia buat baik, itu macam seolah-olah dia dia buat baik lah. Tapi ini tidaklah bermaksud bahawa kalau kita nak berakhlak, kalau kita ni berakhlak tak baik, dia pun pensyarah pun kita buat macam buat tak baik. Bukanlah itu maksudnya. Cuma nak beritahu apa, akhlak itu memang benda yang kita tak perlu nak buat-buat. Kini dia jumpa pensyarah, dia buat baik, itu satu perlakuan yang baik. Cuma kita tak panggil itu sebagai akhlak dia lah. Itu sebagai mungkin satu, nak kata lakonan ke, wallahu alam, tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang baik lah. Dia berlaku baik dengan guru dia, walaupun dia mungkinlah pada hakikatnya taklah sebaik itulah kan. Tapi itu juga satu perkataan yang baik, satu perlakuan yang baik, cuma kita tak panggil dia sebagai satu akhlak. Okay. Jadi itulah akhlak, itu perlakuan yang terjadi secara tanpa diusahakan, tanpa ada susah payah kan, ataupun ada effort untuk buat perkara tersebut. Okay. Jadi ciri-ciri akhlak pula, dia adalah merupakan perbuatan yang tertanam kuat dalam diri seorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Seperti yang kita dah sebutkan tadi tu, benda yang memang dah tertanam sebati dalam diri dia, tak perlu nak dibuat-buat dan yang lain. Yang kedua, yang akhlak dilakukan dengan mudah tanpa perlu berfikir. Perbuatan yang disebutkan ialah perbuatan yang sihat akal fikiran, orang yang sihat akal fikirannya. Benda yang memang dia tak perlu nak fikir panjang, macam mana kalau macam ni, dia terus berlaku. Yang ketiga, akhlak yang timbul dalam diri seorang yang mengerjakan tanpa ada paksaan ataupun tekanan daripada orang lain. Mungkin kalau kita bagi contoh situasi yang tadi tu, dia berakhlak depan guru dia ataupun depan pensyarah dia sebab mungkin dia takut. Dia takut apa, kalau dia tak berakhlak maka takut markah dia kena potong. Ataupun dia takut dengan sebab dia tak berakhlak dengan pensyarah, dia kena bar, tak ada masuk exam. Maka dekat situ ada macam faktor-faktor tambahan, faktor-faktor yang menyebabkan dia seolah-olah terpaksa berakhlak dengan guru dia. Sedangkan menurut tokoh-tokoh ni mengatakan akhlak ni benda yang memang dia buat tanpa paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada sebab-sebab untuk dia berperlakuan baik. Dan yang keempat ialah akhlak ialah perbuatan yang dilakukan ikhlas kerana Allah, bukan untuk mendapat pujian dan sanjungan. Setelah bila benda tu memang dia dah terbiasa, maka dia tak mengharap balasan ataupun pujian daripada manusia. Dan kalau memang dia seorang yang berakhlak yang baik, maka orang puji ke, orang caci ke, sama je perlakuan dia. Contohnya kita lihat pada Rasulullah lah. Rasulullah ini bagaimana bila disakiti, bila dia dihina, bila dia cakap perkara-perkara yang tidak baik oleh orang-orang kafir dan sebagainya, maka Rasulullah tidak membalas. Dan bahkan Rasulullah kini tidak terkesan lah, sebab Rasulullah melaksanakan perintah Allah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah sebagainya, itu adalah ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi kalau manusia suka ataupun manusia tak suka, maka dia tak terkesan. Kerana itu akhlak dia. Dan hari ini kita mungkin lihat di media sosial dan sebagainya kan, mungkin ada macam-macam lah kan.
Ada contoh-contoh yang kita boleh ambil untuk kita kaitkan dengan isu akhlak ini. Dan mungkin saya percaya mungkinlah ada yang sebahagiannya follow contohnya kes Ustaz Abid Liu dan sebagainya contohnya kan. Dia buat apa tu? Dia telah menyampaikan bantuan dan bagi sedekah kepada orang-orang, mungkin orang-orang yang memerlukan, kepada keluarga-keluarga yang perlukan bantuan dan sebagainya. Maka perbuatan Ustaz Abid Liu tersebut mendapat sebahagiannya mendapat pujian dan sebahagiannya mendapat kecaman. Kalau kita tengok pun dekat social media pun ada banyak di Facebook ataupun di YouTube dia. Ada orang puji, ada orang yang komen baik-baik dan ada juga yang komen sebaliknya. Oh, ni nak menunjuk-nunjuk ni dan sebagainya. Ini apa? Ni riak dan sebagainya kan. Jadi bagaimanakah respons orang yang beragama ataupun satu orang yang pendakwah ni kepada benda-benda macam ni? Jadi antara jawapan kita lihat pada jawapan Ustaz Abid Liu, dia bagi apa? Dia buat apa tu, bila kita buat satu perkara kerana Allah, manusia puji ataupun manusia keji, maka tak ada beza. Sebab bukan tujuan kita melakukan satu kebaikan itu untuk manusia puji kita. Kalau kita buat satu kebaikan tu supaya orang puji kita, maka bila manusia tak puji, maka kita akan sedih. Contohlah kita buat apa-apa kebaikan, tapi kita macam harap-haraplah kebaikan ni ada orang puji. Tapi tiba-tiba orang tak puji pun. Bahkan ada orang keji pula. Ada orang kata, kau ni bukan ikhlas pun. Jadi bila kalau satu orang itu terkesan dengan perkara-perkara tersebut, takut-takut. Tak semestinya takut-takut. Perbuatan tu tak ikhlas pun. Kerana apa? Terkesan dengan tindakan manusia. Manusia puji, dia gembira. Kalau manusia keji, dia sedih. Jadi inilah yang disebutkan tentang apa? Perbuatan yang ikhlas ini dibuat kerana Allah. Jadi bila mana satu perkara tersebut dibuat kerana Allah, maka manusia respon macam mana pun dia tak kisah. Macam kita lah kan hari ni tersolat kan. Ada yang mungkin rajin solat berjemaah sebagai contohnya. Kemudian ada orang kata, engkau ni, ataupun orang kata, kenapa solat tunjuk baik ke nak solat ni? Jadi kita macam, apa masalahnya? Aku nak solat sebab solat tu perintah Allah. Kita tak terasa pun rasa, kenapa pula aku nak rasa tak ikhlas? Memang solat semua orang kena solat. Jadi kalau perbuatan macam itu dah memang dirasa tanpa ada terkesan manusia suka ataupun manusia tak suka, maka itulah mungkin yang dimasukkan dengan ikhlas. Dan tapi yang kita dah sebutkan sebelum ni kan, ikhlas, apa maksud ikhlas? Ikhlas itu adalah melakukan satu perkara semata-mata kerana Allah dan meninggalkan satu perkara itu semata-mata kerana Allah. Dan kalau kita tinggalkan satu perbuatan itu kerana takut orang kata tak ikhlas, itu pun tak ikhlas. Kita tinggalkan buat baik sebab takut-takut orang kata, dia buat baik ni sebab tak ikhlas, nak tunjuk-tunjuk. Jadi bila satu orang tinggalkan satu kebaikan sebab takut dipanggil tak ikhlas, itu pun tak ikhlas. Itu periak. Jadi macam mana nak ikhlas? Antara memang ikhlas satu benda yang susah nak dapat. Memang dikatakan satu benda yang sangat-sangat halus yang kita pun tak nampak. Ikhlas itu bukan pada perbuatan yang tersembunyi. Ikhlas itu bukan kalau buat satu benda secara zahir itu bukanlah bermaksud tidak ikhlas. Dan ulama beritahu apa? Kadang-kadang orang yang bersedekah secara ikhlas itu ada orang yang kita nampak bersedekah secara zahir. Maksudnya apa? Dia sedekah tu orang nampak. Dia sedekah orang nampak dia bagi duit, orang nampak apa? Itu tak semestinya riak, dan kadang-kadang orang yang buat perkara tersebut sembunyi, ibadah tengah malam, bangun malam, qiyamul lail dan sebagainya. Orang tak nampak langsung, tak ada manusia nampak dia. Itu pun belum tentu ikhlas. Maksudnya apa? Perbuatan ikhlas ini bukanlah pada zahir ataupun pada tersembunyi. Dia pada hati. Boleh jadi kalau dibuat secara zahir tapi dalam hati dia memang ikhlas kerana Allah, maka itu ikhlas. Boleh jadi kalau dia bangun tengah malam langsung manusia tak lihat dia, tetapi dia rasa macam, bagusnya aku, orang lain semua tidur, aku seorang beribadah. Maka itu pun tak ikhlas. Jadi apa point dia kat sini? Point dia, kita tak boleh nak judge manusia berdasarkan apa yang kita nampak. Kita nampak dia buat sekian, maka perbuatan kita, apa yang kita boleh buat ialah kita bersangka baiklah. Selagi dia memang secara jelas tak sebut dia buat kerana nak dapat pujian, sanjungan dan sebagainya. Kalau disebut secara jelas, mungkinlah kita boleh kata dia tak ikhlas. Tetapi kalau kita nampak dia buat satu kebaikan, maka kita kata kita sebagai satu orang manusia yang tak tahu isi kandungan hati manusia yang lain, kita bersangka baik bahawa dia ikhlas. Jadi apakah natijah penghujung dia, maka itu serah pada Allah. Dan boleh jadi kalau Allah Ta'ala nak terima, Allah terima amal dia, yang zahir ataupun yang tersembunyi. Sebab apa kita lebih risau hari ni? Kita lah kan, kita ini yang
Yang amal kita tak tahu ikhlas tak ikhlas ni, kita tak tahu Allah Ta'ala terima atau tidak. Jadi itu pentingnya ataupun untuk kita faham tentang niat ikhlas dalam niat ataupun dalam akhlak ni lah kan. Okay, jadi itulah yang dimaksudkan ataupun yang diterangkan oleh ulama tentang ciri-ciri akhlak kan. Okay, jadi hubungan akidah dengan akhlak kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bagi menyempurnakan akhlak kan. Hadis Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan dalam hadisnya lain ada ditanya kepada seingat saya isteri Rasulullah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kemudian isteri Rasulullah seingat saya Aisyah kan. Kalau saya tak silap lah. Dia kata apa? Kana khuluquhu al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Bahawa akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Dan apa yang dalam Al-Quran cerita tentang perbuatan yang baik, akhlak yang baik, perlakuan yang baik, maka diterjemahkan dalam perbuatan Rasulullah. Jadi ini penting ya untuk kita faham, lagi-lagi kita yang menuntut ilmu agama ini. Kita belajar macam-macam ilmu, kita belajar banyak ilmu, macam-macam kita belajar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menterjemahkan ilmu itu dalam kehidupan. Apa maksudnya? Kita belajar ilmu tentang macam-macam syariah, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir kan. Macam-macam ilmu kamu belajar. Benda itu dalam kepala, tetapi kalau benda itu, ilmu itu kamu ada tetapi tak diterjemahkan dalam perbuatan, maka seolah tak bermanfaat ilmu apa yang kita belajar itu. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, apabila kita bukan nak menunjuk, kita bukan nak menunjuk kepada orang lain yang kita ni belajar. Tidak, bukan itu tujuan kita. Tetapi matlamat kepada kita belajar ilmu agama ni supaya kita dapat beramal dengan ilmu agama seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bagaimana yang Allah Ta'ala nak, iaitu bagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berakhlak dalam keseluruhan kehidupan dia. Dalam setiap perbuatan pergaulan ni dengan masyarakat, dengan ahli keluarga dan sebagainya, dengan sahabat-sahabatnya dan sebagainya, maka Rasulullah menunjukkan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itulah ajaran agama. Dan hari ini malangnya hari ini ada sebahagian, kalau mungkinlah wallahu alam, kita tak mengatakan kepada mana-mana pihak, tetapi sebahagiannya bila mana orang-orang yang beragama tetapi bila mana dia tak berakhlak, maka orang lihat buruk pada agama tersebut kan. Bahkan agama Islam kan, orang yang kita kata contohnya orang yang ada ilmu agama, orang tahu dia ada ilmu agama, ustaz-ustaz ke, dia orang tokoh ilmuwan dan sebagainya, tetapi dia buat perkara-perkara yang bertentangan dengan akhlak, ataupun dia berkata sesuatu perkara yang bertentangan dengan akhlak yang baik, maka orang akan lihat buruk pada kalau orang yang faham dia akan tahu, dia akan fahamlah bahawa yang buruk tu dia yang melakukan sifat buruk. Tetapi untuk mungkin orang-orang biasa, orang yang tak faham, orang-orang yang mungkin bukan dalam bidang agama ni, dia akan nampak orang agama ni perangai dia pelik-pelik lah, orang agama ni perangainya buruk. Jadi sama kan, walaupun kita lagi-lagi kita ni pelajar ilmu agama kan, walaupun kita ni bukan ustaz yang famous kan, bukan ustaz yang keluar TV, Insta famous kan, ada YouTube yang famous kan. YouTube saya pun berapa sangatlah follower kan, semua student yang belajar dalam kelas ni kan. Ni kita, walaupun kita ni bukan orang yang masyhur terkenal, tetapi seharusnya kita berakhlak dengan akhlak yang baik juga. Kerana ia juga akan menyelamatkan daripada fitnah pada ilmu agama itu sendiri. Kalau kita lihatlah, kalau di luar sana yang kata, oh inilah budak-budak sekolah agama ni kan, petang-petang cuik rambutan, maka yang terpalit di situ adalah nama budak sekolah agama. Walaupun yang jahat tu budak tu lah kan, budak tu yang nakal, apa kaitannya sekolah agama? Dekat sekolah agama tak ada pun ajar cara-cara nak curi buah rambutan pakcik sebelah kan. Jadi itu yang penting untuk kita sama-sama jaga. Walaupun niat kita bukanlah kita nak supaya orang pandang mulia pada kita, tidak, bukanlah itu niat kita, tapi kita menyelamatkan daripada fitnah. Dan bahkan menjadi satu lumrah apabila satu perkara yang baik itu orang yang akan respect ataupun hormat bila dia secara baik kan. Maksudnya kita lihat pada akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, walaupun dia dicaci, dikata dengan perkara yang tak baik, maka Rasulullah terus bersabar, terus laksanakan perintah Allah dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa menghiraukan. Dan akhirnya itu menjadi sebab orang-orang yang asalnya membenci kepada Islam telah jatuh cinta kepada Islam. Jadi kita lihat contoh yang mungkin kita boleh lihat yang jelas kan, kita lihat pada peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah? Ketika mana orang-orang Islam yang telah masuk Mekah bergerombolan, maksudnya satu jumlah orang Islam yang besar masuk ke Mekah,
dan membuka Fathul Mekah, muka kota Mekah, dan orang-orang Mekah yang asalnya yang telah menindas orang Islam pada awalnya kan, orang-orang Mekah yang telah menghina orang Islam, yang telah menzalimi, menyakiti orang Islam, bahkan menyiksa, membunuh orang Islam. Dan jadi apa mereka rasa kan dulu orang-orang yang, kalau kita bayang ni orang-orang, kalau kamu ni lah, kalau kita nak relate dalam kehidupan kita ni, kamu zaman kalau yang pernah sekolah asrama kan, ni senior dulu yang selalu pukul kan, yang selalu bully kan, yang selalu apa tu, curi awak punya makanan kan, makanan stok semua tu kan. Jadi bila senior tu kan, bila senior tu dah habis kan, kemudian dah kerja, kamu pun dah kerja, tiba-tiba kamu jadi bos, kemudian senior tu jadi kamu punya pekerja kan, dia nak interview dengan syarikat kamu. Jadi bagaimanakah akhlak kita kan? Kalau orang biasa kan, inilah masanya untuk aku balas dendam dekat dia kan. Dulu zaman sekolah, tibai aku kan, kau buat macam-macam dekat aku, sekarang ni kau datang minta tolong nak kerja dekat syarikat aku. Jadi kalau orang biasa kan, kalau kita pun kan, kita fikir macam inilah peluangnya untuk kita membalas dendam. Tapi jadi apa kaitannya? Jadi soalan kita bandingkan dengan kisah Rasulullah tadi. Dan orang-orang Mekah yang dulunya telah menindas orang-orang Islam. Kemudian Fathu Mekah telah berlaku dan orang Islam telah menguasai Mekah. Jadi apa orang Mekah ni rasa? Confirm lah takut kan? Bukan sekadar dia bully, curi stok, dia dah bahkan menindas, menghalau daripada rumah, bahkan menyiksa orang-orang Islam. Bahkan ada sahabat yang berkata, dan waktu Fathul Mekah itu ada sahabat yang kata, maka inilah hari apa? Hari malhamah. Dan malhamah itu apa? Malhamah ni hari pertumpahan darah. Masuk awal-awalnya kata inilah hari balas dendam orang Islam kepada orang-orang Mekah yang telah menyiksa mereka. Dan sahabat ni kan, bukan kalau kita tu biasa kan. Bahkan sahabat pun rasa marah kan. Sebab apa? Orang-orang musyrikin Mekah itu bukan sekadar curi makanan apa, bahkan menyiksa ahli keluarga mereka, bahkan ada membunuh ahli keluarga mereka. Jadi rasa marah itu memang ada dalam diri para sahabat. Kata inilah hari malhamah, hari pertumpahan darah. Tetapi sebaliknya, apa yang Rasulullah terdengar sahabat tadi berkata macam itu kan. Jadi Rasulullah kata bukan, ini bukan hari malhamah, bahkan inilah hari marhamah, hari yang rahmat dan hari yang disatukan keluarga, hari yang diampunkan dan sebagainya. Hari yang apa? Hari yang kasih sayang. Jadi ini yang Rasulullah telah bawa dalam Islam. Dan dengan kesan ini, apa yang telah berlaku, maka ramai-ramai orang-orang Mekah yang asalnya yang memusuhi Islam tu, ramai-ramai mereka masuk Islam. Dan sebab apa? Sebab akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Inilah pentingnya akhlak yang diterjemahkan dalam perbuatan. Bukan sekadar kita belajar ilmu, tahu definisi, tahu makna. Dan lagi-lagi saya bercakap ni untuk diri saya lah. Saya mengajar subjek kan. Tapi bila kita nak berakhlak tu, tak semudah menghafal kan. Hafal tu senang kan. Hafal senang, exam. Habis cerita. Dia dapat pointer, saya dapat subjek tauhid, dapat tauhid akhlak, dapat markah 100 kan. Maka saya orang berakhlak kan. Itu senang. Tetapi untuk menterjemahkan akhlak dalam kehidupan itu bukan senang. Jadi dengan sebab akhlak Rasulullah itu, ramai-ramai orang Mekah masuk Islam. Mereka tertawan hati dengan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Bahkan antara orang yang paling benci dengan Islam siapa? Hindun. Hindun, kita tahu kisah Hindun kan. Hindun ni siapa? Hindun ni dia telah upah Wahsy kan. Wahsy dia punya hamba kan. Dia bagi upah. Dia telah buat macam ni lah, satu deal lah. Kalau Wahsy kalau dapat bunuh Hamzah ini, maka akan dimerdekakan. Itu tak silap saya lah, akan merujuk balik kisah tu. Jadi apa yang berlaku? Jadi betul Wahsy telah melembing, dia telah melemparkan lembing kepada Hamzah. Maka telah syahidlah Hamzah dalam peperangan Uhud. Hamzah telah meninggal dunia. Dan kemudian itulah ada yang kata Hindun itu mengambil hati Hamzah kemudian dimakan. Allah, itu antara ni lah kisah-kisah yang kita biasa dengar. Tetapi saya ada belajar juga lah, kata benda tu tak betul. Itu bukan Hindun tu betul, dia benci betul kepada Hamzah ini, tapi taklah sampai macam makan hati ataupun jantung Hamzah itu Allah alam, kita pun tak tahu. Ada yang kata itu satu propaganda untuk memburuk-burukkan Hindun dan ahli keluarganya. Allah alam, kita pun tak tahu. So saya tak nak sebutlah itu sebagai satu perkara yang berlaku. Cuma yang pentingnya Hindun itu benci kepada Islam.
Dia memang sangat-sangat benci sampai apa dia pernah bersumpah, aku bersumpah takkan masuk Islam. Ni betul. Dia bersumpah dia takkan masuk Islam. Jadi tapi akhirnya apa berlaku? Dia masuk Islam. Jadi macam mana tu kan? Orang yang bersumpah tak nak masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Jadi orang tanya kepada Hindun, bukan kau dah bersumpah? Apa macam mana? Kau dah berjanji tak nak masuk, bersumpah untuk tak masuk Islam. Tapi dia kata hari ni aku tak masuk Islam. Islam masuk dalam aku. Nak kata apa? Terkesannya dia dengan akhlak daripada orang Islam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kita boleh ambil pengajaran tentang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada manusia, bukan sekadar pada orang Islam, bahkan kepada orang yang bukan Islam. Jadi yang seterusnya, akhlak adalah aspek yang penting dalam Islam. Ini semua fahamlah. Manusia yang paling mulia ialah paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, yang paling baik pergaulan ni dengan manusia. Banyak hadis-hadis cerita apa? Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Saya tak ingatlah macam mana matan hadis yang sempurna tersebut. Tapi nak kata apa? Orang yang paling baik ni orang yang paling ialah akhlaknya baik kan? Yang paling selamat orang lain daripada lidah dan tangan dia kan? Orang yang mana dengan dia orang tak rasa risau yang mulut dia akan menyakiti hati mereka. Yang mana orang bila jumpa dia orang tak risau tangan dia akan menyakiti mereka, ataupun perbuatan dia lah. Itu orang yang paling baik. Banyak lagi yang baik apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah menyebut sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, dengan isterinya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Khairun nas anfa'ahum linnas. Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Macam-macam lah. Kalau yang berduit, ada orang berduit, berharta, maka berharta itu memberi manfaat kepada orang lain. Dan ada orang dia ada ilmu, maka dengan ilmu itu dia bagi manfaat kepada orang lain. Jadi macam-macam, masing-masing ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Tetapi akhlak saja tidak cukup tanpa ilmu dan amal. Maksudnya apa? Akhlak ni lah satu manifestasi yang terzahir daripada ilmu, daripada amal, daripada akidah. Tetapi kalau berakhlak sahaja tetapi tanpa amal, tanpa akidah pun tak guna juga. Mungkin kita lihat ada orang-orang yang bukan Islam kan, orang-orang tak tahulah di mana-mana lah kan, yang bukan Muslim, mungkin di sebagian negara kan, akhlak mereka sangat baik. Mereka sopan santun, cakap dengan baik, jaga kebersihan, mereka hormati tetamu. Tetapi mereka bukan Islam, mereka tak beriman kepada Allah, maka itu pun tak cukup. Kita pun tak cukup. Jadi kita akui kebaikan dia, tetapi kita kata ini belum cukup. Itu tak cukup. Kerana apa? Asas yang paling basic dalam Islam ni adalah apa? Inilah syahadah. Persaksian bahawa hanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi kalau mereka tak bersaksi bahawa Allah Tuhan, ataupun mereka menyembah Tuhan yang lain, maka perbuatan akhlak itu tak berguna. Kerana apa? Asasnya tak ada. Jadi itulah ni apa yang kita perlu buat. Kita perlu kesianlah dekat mereka-mereka ini. Mereka-mereka yang berakhlak mulia, tetapi mereka tak ada agama. Jadi apa yang perlu buat? Kita perlu dakwah lah. Jadi itu yang kita perlu azam dalam kehidupan kita, untuk dakwah seluruh manusia kan? Jumpa seluruh manusia, yang Muslim dan bukan Muslim, yang Islam. Yang Islam kita dakwah juga. Kita dakwah kepada apa? Kepada iman. Iaitu meyakini bahawa Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Kita nak bawa orang beriman kepada orang Islam kepada iman. Dan sedangkan kita bawa orang yang luar daripada Islam, orang kafir kepada Islam. Kita memperkenalkan dia bahawa Tuhan kita hanyalah Allah, Tuhan yang satu. Tiada Tuhan yang selain dia. Dialah yang maha berkuasa dan dialah satu-satunya yang layak disembah. Jadi itulah yang kita nak bawa dalam kehidupan. Yang seterusnya mengamalkan adab-adab mulia dalam kehidupan. Semua faham. Jadi akhlak ni mesti berdasarkan garis panduan wahyu daripada Allah, mengikut adab setempat selagi tak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi macam apa? Ada adat-adat dalam budaya kita. Dalam budaya Melayu pun ada macam-macam adab dan adat yang kita ada ditekankan. Selagi mana tak bertentangan dengan syariat Islam, maka tak ada masalah kita teruskan. Contohnya cium tangan, lalu depan orang tua, orang lebih tua daripada kita tunduk. Itu akhlak yang budaya. Kalau kita di Arab kan, Arab mungkinlah, wallah alam saya tak tahu Arab di mana lah. Kalau kita pergi Mekah buat umrah tu, tak adalah nampak orang-orang Arab buat macam tu kan. Mereka tunduk depan orang lebih tua. Jadi mungkinlah, wallah alam saya tak tahu kalau di tempat ada.
Jadi apa tu, tunduk depan orang tua tu biasanya lihat di budaya Melayu lah. Jadi selagi mana tak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh. Walaupun ada yang menentang, ada yang saya dengar kata saya tak boleh tunduk lalu depan orang tua. Kerana apa? Macam rokok. Rokok hanya boleh kerana Allah, tak boleh kerana manusia. Itu alasannya. Allah alam, saya pun tak tahu. Boleh tak rujuklah pakar-pakar fiqah. Saya pun tak tahu. Boleh. Ada yang kata tak boleh cium tangan. Kerana apa? Bila cium tangan ini menundukkan kepala kepada manusia. Macam sujud. Sujud hanya boleh kerana Allah. Ni pun saya pun tak tahulah. Dan itu dia punya hujah dia kan. Jadi rujuk kepada ahli ulama yang lebih faham. Ahli ulama yang lebih faham. Saya tak tahu. Dan adab Islam bertujuan memberi ketenangan. Dari bila adab akhlak dalam Islam ni, dia akan memberi ketenangan kepada semua orang. Orang yang melakukan dan orang yang melihat ataupun orang di sekeliling ni. Itu tujuan ataupun matlamat daripada akhlak ini. Dan akhlak orang yang berakhlak baik, maka dia akan disenangi oleh orang lain. Walaupun orang kecam tu biasalah kan. Orang-orang tak puas hati tu biasa. Cuma nak kata secara umumnya orang akan tenang dengan dia. Sebab apa? Dengan dia hadir tu, orang tak rasa terancam pun. Tak rasa dia pun dia akan buat perkara yang tak baik pada orang-orang lain. Jadi itulah pentingnya berakhlak dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya akhlak dalam kehidupan ini sangat-sangat penting. Jadi saya nak kongsi satu kisah yang saya dengar. Satu kisah yang saya dengar ada daripada Habib Ali Al-Jufri kan. Habib Ali Al-Jufri dia bagi satu kisah. Ada satu orang pemuda ni, dia nak pergi belajar lah kan. Dia nak pergi belajar. Jadi dia pergi, mungkinlah di masjid ataupun di mana, saya pun tak pasti. Jadi ada nampaklah halakah, ada dua halakah. Ada dua halakah, yang pertama dan yang kedua. Jadi kedua-dua halakah ni, dia tak tahu nak pilih yang mana. Dan dua-dua halakah ni, akhirnya dua-dua ni hebat lah kan. Orang-orang yang mahir dalam Quran dan Sunnah dan sebagainya. Jadi dia keliru nak pergi yang halakah yang mana ni. Jadi ada satu orang soleh ni kata, dia macam ajaklah pemuda tadi kata, okey, kau nak tahu tak nak ikut halakah yang mana? Okey, jom ikut aku. Jadi satu orang soleh bersama dengan pemuda tadi, dia pergi kepada halakah yang pertama, dia berdiri. Dia berdiri. Jadi dia patutnya dalam majlis tu duduk lah kan, duduk ramai. Jadi dua orang tadi datang ke majlis yang pertama, dia berdiri. Jadi syekh tu sound kata, duduk, kenapa berdiri ni? Lepas tu yang orang soleh tadi kata, saya tak puas hati dengan syekh. Lepas tu syekh tu balas, saya pun tak puas hati dengan kamu berambus daripada majlis, jangan duduk dalam ni. Jadi dia kena halau lah kan. Majlis pertama tu dia kena halau daripada syekh tersebut. Kemudian dia pergi kepada halakah yang kedua. Dia buat perkara yang sama, dia telah berdiri. Jadi syekh yang kedua ni dia kata, kenapa berdiri tu, duduklah. Lepas tu orang soleh ni kata apa, saya tak puas hati dengan syekh. Jadi syekh tu dengar, dia tak marah. Syekh tu bersedih, syekh tu menangis. Dia berdoa minta ampun pada Allah. Dan apalah salah saya. Ampunkanlah saya ya Allah. Jadi kita lihat di sini dua keadaan, kita telah menyalahkan siapa-siapa. Cuma kata apa, dua keadaan yang kata apa, akhlak yang berbeza walaupun mungkin dari segi keilmuannya kedua-dua sama. Satu orang yang hebat, satu orang lagi pun hebat. Tapi dengan akhlak itu, maka orang akan tertarik kepada yang berakhlak. Yang kedua itu, yang mana satu syekh tu dia ditunjukkan akhlak yang baik. Walaupun kita rasa macam kita ni nak menuntut ilmu kan, kita bukannya nak apa, tapi inilah yang pentingnya dalam kita faham terjemahan daripada ilmu itu adalah terkesan daripada akhlak kita. Terjemahan daripada ilmu itu adalah zahir daripada akhlak kita. Jadi itulah sebab hari ni kita kenapa orang-orang bukan Islam sebagai contohnya, kenapa mereka tak tertarik dengan Islam. Sedangkan Islam tu benar, semua apa yang dalam Al-Quran itu benar, hadis itu benar, tak ada keraguan pun. Apa yang dalam Al-Quran itu tak ada salah sikit pun. Kenapa orang tak nak masuk Islam? Jadi antara sebabnya lah, pertamanya ialah kita dakwah tak sampai kepada mereka, hidayah tak sampai kepada mereka. Dan yang kedua ya, kalau ada orang Islam pun, ada orang ajak dia masuk Islam pun, dia tak terkesan dengan Islam. Sebab apa? Dia nampak akhlak orang Islam. Dan akhlak orang Islam tak terzahir seperti mana akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah seperti yang saya kongsikan tadi itu, orang tengok je masuk Islam. Tak cerita panjang. Bahkan sahabat-sahabat yang dihantar untuk dakwah dan untuk sampaikan agama Islam keluar daripada Mekah, Madinah sebagai contohnya, maka mereka sampai ke negara-negara yang jauh. Sahabat yang sampai ke China, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni apa, orang Arab, sampai ke negara China. Confirm tak pandai cakap China kan.
Macam mana China masuk Islam? Bagaimana negara tu dapat terkesan dengan dakwah Islam daripada akhlak? Kan? Dengan akhlak. Jadi mereka melihat akhlak orang Islam ni lain macam. Tak pernah dia nampak orang yang menjaga akhlak sebegitu rupa. Itulah istimewanya akhlak Islam ini, kerana dia adalah satu perkara yang datang daripada Allah. Dia pasti apa yang datang daripada Allah itulah yang terbaik, dan itulah tiada keraguan lah pada perkara tersebut. Jadi itu yang istimewanya akhlak Islam ini. Dan ada lagi kisah yang lain yang saya tengok di negara yang mana, ada di Rom sebagainya. Allah alam, saya tak ingat negara yang mana. Kata apa, satu tentera Islam, orang Islam masuk ke satu kota, maka maharaja tu nak patahkan lah dia, tapi dia tak berperang kan, tapi dia nak test ataupun nak tengok orang Islam yang macam mana. Maka dia hantar wanita-wanita yang cantik sebagai contohnya ke arah kumpulan orang Islam yang datang tu. Tapi apa orang Islam, apa yang akhlak dia? Tunduk pandangan. Bila orang Islam tundukkan pandangan, maka mereka tak terlihat pada wanita-wanita tersebut. Mereka macam langsung tak terkesan. Kalau kita kan manusia biasa ni kan, kalau yang perempuan nampak lelaki handsome tengok cerita Korea sebagai contoh kan, macam wah terkesannya, macam wah handsome ni kan. Tak jaga pandangan lah tu kan. Kita lelaki pun sama juga. Tengok yang ni pun kita terkesan macam wah cantiknya sebagainya. Jadi itu satunya salah lah kan. Itu tak boleh. Tapi ini yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat. Jadi orang-orang pelik, macam mana golongan-golongan ini tak terkesan dengan wanita, sedangkan kita tahu memang fitrah lelaki itu terkesan dengan wanita. Lagi-lagilah wanita-wanita yang dihantar tu wanita-wanita yang cantik. Mereka tak terkesan. Jadi mereka kata ini bukan manusia. Dia lain macam punya manusia kan. Jadi mereka akhirnya itulah sampailah dakwah Islam kepada mereka. Daripada akhlak. Jadi sekali lagi kita ulang balik kan, akhlak ni perkara yang walaupun simple, semua orang rasa masalah. Akhlak kot takkan tak tahu. Semua orang tahu kan. Tapi tahu sahaja tak memadai kalau kita tak terjemahkan dalam perbuatan kita. Jadi itulah. Lagi-lagi kita sekarang ini di rumah kita ada akhlak dengan ahli keluarga kita, mak ayah kita kan. Kadang-kadang kita rasa penat, kadang-kadang kita rasa banyak kerja. Betul mak ayah kita minta tolong. Kita belajar agama, belajar akidah, belajar tauhid. Tapi bila kita tengah-tengah sibuk ni, orang minta tolong, mak ayah kita minta tolong. Kita kejarlah tengah buat assignment tauhid ni kan. Ustaz minta hantar, kalau tak hantar nanti tak ada kirimak. Marah mak pula kan. Ni kita belajar tauhid, tapi kita penterjemahkan akhlak yang kita belajar dalam tauhid itu macam mana? Kalau kita belajar sekadar untuk kita lulus, dapat lulus lah, tak masalah. Nak dapat markah E untuk subjek tauhid ni senang kan. Kirimak kamu semua saya bagi markah tinggi-tinggi punya kan, jangan risau. Kalau kamu dapat markah rendah tu masalah sendirilah. Tapi kirimak semua dah tinggi dah habis dah. Mesti 40 ke atas. Jadi untuk skor subjek tauhid, subjek akidah, akhlak ni senang. Tapi nak menterjemahkan dalam kehidupan itu tak senang. Kemudian kita berakhlaklah kepada jiran-jiran, dengan ahli karya kita, dengan guru-guru kita kan, guru-guru kan. Jaga akhlak, jaga adab dengan guru. Walaupun kadang-kadang guru memang ada buat salah. Saya tahu. Zaman saya belajar pun sama. Saya pun belajar kuis macam kamu. Kadang-kadang ada lecturer dia tengah bad mood sebagai contohnya. Dia ada masalahnya lain. Tapi kadang-kadang dia punya marah tu lepas dalam kelas kan. Itu faham. Saya pun pernah lihat perkara tersebut depan mata saya sendiri. Banyak kali juga kena marah. Sebab itulah saya ni bukan jenis yang suka marah dalam kelas. Ataupun kalau kamu buat perangai saya marah, sebab saya faham. Saya rasa kamu dapat datang kelas dengan susah payah tu pun dah satu effort lah kan. Kini mujahadah untuk ilmu kan. Tapi maka kita sangka baik dengan guru-guru kita. Walaupun yang kita nampak itu terzahir daripada guru kita perkara yang tak baik, tapi kita cakap juga sangka baik. Kata mungkin mereka ada masalah dengan anak, dengan isteri, ada masalah kereta mereka rosak, habis duit gaji dia dekat repair apa-apa. Lepas tu anak isteri dia tak faham, minta macam-macam. Jadi sangka baik tu perlu ada. Jadi itulah akhlak kita. Jadi kalau kita tak lihat macam dengan sudut pandang yang macam itu, maka kita akan sentiasa nampak buruk lah. Apalah dia ni, apalah ustaz ni, apalah madam ni kan. Sikit-sikit ni, sikit-sikit itu. Sikit-sikit macam ni, sikit-sikit itu. Dan maka kita akan start sangka buruk. Jadi inilah yang kita perlu
usahakan dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan kita buat macam itu, kesan akhlak tu kembali kepada diri kita lah. Kalau tak terkesan kepada orang lain pun, sekurang-kurangnya memberi kesan kepada diri kita. Kita akan membaikkan diri kita. Dan kalau akhlak kita tak boleh bagi manfaat kepada orang lain, sekurang-kurangnya bagi manfaat kepada diri kita. Dapat keberkatan dalam ilmu. Itu yang kita nak. Bukan sekadar kita hafal ilmu, kita boleh syarah ilmu, tapi keberkatan dalam ilmu itu ada. InsyaAllah lah. Okay, ini pun dah panjang lebar kita cerita tentang bab akhlak ini. Jadi banyak lagi yang kita boleh cerita. Tapi kita simpulkan dengan macam itu saja. InsyaAllah, moga-moga dengan akhlak yang kita amalkan ini memberi rahmat, memberi keberkatan dalam kehidupan kita seharian dan memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Wallahualam. Jadi sekali lagi saya minta maaf hari ini tak dapat buat live, tak dapat nak tanya soal jawab dan sebagainya. Mungkinlah ada masalah-masalah yang tertentu. Saya pun tak tahu kenapa hari ini tak boleh nak live. InsyaAllah, jadi kita akan datang, kita akan terus mula dengan ulang kaji lah minggu depan, minggu last. Jadi saya nak bagi tahu tajuk-tajuk untuk masuk dalam exam final. Ni siapa yang tengok sampai habis ni dapat lah. Siapa yang buat syarat je kan, dia buka je betul tutup balik. Lantak kamu lah. Saya pun malas nak bising. Okay, dalam masuk exam final, bab yang pertama pengenalan ilmu akidah masuk. Bab yang kedua hadis tentang Islam, iman, ihsan pun masuk juga. Bab yang ketiga hubungan ad-din dengan kedua kalimah syahadah ada masuk sikit. Kemudian bab beriman kepada kitab, beriman kepada kitab masuk, beriman kepada Nabi dan Rasul pun masuk, beriman kepada hari kiamat masuk, beriman kepada qada dan qadar pun masuk. Sampai itu sahaja. Yang babnya selainnya tu itu kita dah buat dalam pembentangan dan kita dah buat dalam assignment tugasan. Jadi ini sahaja bab yang akan masuk dalam final exam. Jadi harap-harapnya kamu dapat, yalah, kamu boleh bermula ulang kaji daripada sekarang, buat nota dan sebagainya. Jadi slide-slide semua kamu boleh dapatkan di MyLMS. Di MyLMS saya dah upload slide, cuma mungkin ada slide yang perlu di-update. Mungkin ada beberapa bab yang perlu di-update. Tengoklah, kalau insyaAllah nanti saya compilekan slide semua dalam satu file. Saya boleh share lah dengan wakil kelas. Kamu boleh download untuk file yang terkini. Okay, insyaAllah itu saja. Kita akan buat perbincangan dengan lebih detail pada kuliah dan tutorial minggu hadapan. Diharapkan semua dapat baca-baca dululah. Dan bab-bab yang disebut tadi baca-baca dulu. Andai kata tak faham, boleh tanya. Dia saya rasa ni senang lah kan, semua buku bahasa Melayu. Kita pun boleh baca-baca dulu sebab minggu satu lagi terus exam. Kalau tak baca, susah lah. InsyaAllah itu saja. Kita akhiri kelas dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.